Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sadaqallahul azim. Surah Al-Buruj ayat 1 hingga 10. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, iaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang mukmin itu hanya kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cubaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang mukmin lelaki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, mereka akan mendapat azab Jahannam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Surah Al-Buruj ayat 1 hingga 10. Di awal surah ni Allah SWT bersumpah demi langit dan burujnya, iaitu bintang-bintang yang besar. Dalam surah Al-Furqan pun ada menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ayat 61 surah Al-Furqan. Maha suci Allah Ta'ala yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Wassama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidun wa mashhud. Jadi ada perbahasan panjang para ahli ulama berkaitan dengan apakah wal yawmil maw'ud dan apakah wa syahidun wa mashhud. Demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ada yang mengatakan hari tersebut hari Jumaat, dan yang disaksikan adalah hari Arafah, yang dijanjikan adalah hari Qiyamah. Ada yang mengatakan yang menyaksikan syahidun adalah Adam, Nabi Adam AS, wa mashhud adalah hari Qiyamah. Ada yang mengatakan menyaksikan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang disaksikan adalah hari Jumaat. Sayyidina Ali pula kata wa syahidun adalah Allah SWT, sedangkan yang disaksikan wa mashhud itu adalah hari adalah hari kiamat. Itu begitulah beberapa pendapat para ahli ulama berkaitan dengan
wal yaumil ma'ud, kemudian wa syahidin wa mashhud. Kemudian yang menarik dalam surah Al-Buruj ni ada satu cerita tentang Ashabul Ukhdud. Allah SWT sebut berkaitan dengan kutilah Ashabul Ukhdud, binasalah orang yang membuat paring, laknatlah kepada orang yang membuat paring. Apa ceritanya Ashabul Ukhdud? Dalam satu hadis Imam Ahmad meriwayatkan daripada Suhaib bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sangat panjang daripada Suhaib Ar-Rami, Suhaib Ar-Rum. Nabi SAW cerita pada suatu hari ada raja ni, dia mempunyai ahli sihir. Raja ni dia mengaku sebagai Tuhan, sedangkan ahli sihir ni tu sangat tua. Jadi dia nak memulukan kepada seorang pengganti. Lalu dia buatlah iklan kepada negara tu, siapa yang boleh belajar dengan orang tua ni dan belajar dengan ahli tukang sihir yang tua ni, dan jadi bakal menjadi pengganti kepada ahli sihir tersebut. Jadi datanglah seorang anak muda yang nak belajar dengan ahli sihir ni, nak jadi pengganti bakal ahli sihir negara. Lalu ahli sihir tu pun ajarlah kepada anak muda ni. Lalu dalam perjalanan antara rumah anak muda ni ke rumah ahli sihir ni, tempat belajar dia, daripada rumah dia nak pergi ke tempat belajar ahli sihir ni, dia lalu kepada seorang rahib, seorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ahli rahib ni dia bercerita, menyampaikan dakwah dia kepada anak muda ini. Maka anak muda ni terkesan dengan ajaran rahib tersebut. Jadi setiap hari daripada rumah dia, sebelum sampai ke tempat ahli sihir tu, dia belajar tu, singgah dulu dekat rahib ni, kemudian baru sampai ke ahli sihir. Bila sampai ke tempat ahli sihir marah. Sebab apa? Anda datang lambat. Lalu dipukul anak muda tersebut. Masa balik pula, dia singgah pula dekat rumah rahib ni untuk belajar lagi. Kemudian sampai rumah lambat pula, mungkin lewat malam. Sampai di rumah lambat, kena marah pula dengan keluarga dia. Lalu dia balik ke tempat ahli rahib, mengadu kepada rahib tersebut. Rahib tersebut menasihatkan, macam ni, kalau hang pi tempat ahli sihir tu, katakan aku lambat ni kerana tertahan oleh keluarga. Lambat sebab keluarga. Dan bila balik lambat ke rumah, bagi tahu aku belajar lama dengan ahli sihir ni, aku tertahan kerana ahli sihir ni, sebab tu lah balik lambat. Maka itulah yang berlaku setiap hari. Satu hari ada seekor haiwan yang besar yang sedang menunggu di satu jalanan yang menghalang perjalanan orang ramai ketika itu. Waktu anak muda tu berkata, hari ini aku akan buktikan apakah perkara yang si rahib itu sampaikan lebih baik, ataukah perintah ahli sihir itukah yang lebih baik. Lalu anak muda tu pun dia ambil batu dan berkata, ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau cintai dan lebih diradai daripada perkara ahli sihir, maka bunuhlah haiwan ini sehingga orang-orang boleh melalui laluan tersebut. Dia ambil batu dan membaling kepada haiwan tersebut, lalu matilah haiwan tersebut dan orang pun dapat lalu. Maka bertambahlah keyakinan ini. Anak ni bertambah yakin dan berkata kepada rahib, beritahu kepada rahib, sehingga rahib tu pun menjawab, wahai anakku, engkau ni lebih utama dariku. Sungguh engkau akan diuji
Jika engkau diuji, maka jangan engkau memberitahukan tentang aku ni kepada orang ramai. Hari-hari biasa, anak muda ni dia mengubat orang. Orang buta, orang sakit kusta, penyakit-penyakit lain, dan dia boleh menyembuhkan orang tersebut. Lalu satu hari tu datang pembesar raja yang buta. Dia mendengar budak ni boleh mengubat orang. Lalu dia pun kata, sembuhkan aku, aku akan bagi hadiah banyak kepada kamu. Lalu anak muda tu menjawab, aku tak boleh menyembuhkan siapa pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah saja yang boleh sembuhkan. Jadi jika kau mau beriman kepadanya, maka aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Orang tu pun beriman. Lalu anak muda ni berdoa dan Allah SWT pun menyembuhkan penyakit buta yang ada pada orang tersebut. Orang buta ni pun yang dulunya buta, pembesar ni, dia pergi kepada raja. Raja pun tengok, anda boleh nampak dah. Siapakah yang telah mengembalikan penglihatanmu sampai engkau ni boleh melihat? Orang tu menjawab, Tuhanku. Raja pun kata, ada lagikah Tuhan selain daripada aku? Apakah maksudmu? Orang tu pun kata, bukan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Ta'ala. Maka raja pun marah. Raja pun tangkap orang tu dan diseksa pembesar tersebut, terus dihukum. Lepas tu ditanya, di manakah anak muda ini? Raja pun hantarlah tentera dia, askar dia untuk pergi tangkap anak muda. Dia kata, wahai anak muda, wahai anakku, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta, penyakit kusta dan penyakit-penyakit lain. Adakah betul begitu? Anak muda tu menjawab, aku tak menyembuhkan sesiapa pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Raja berkata, apakah maksudmu? Bukan. Raja marah. Raja kata, engkau ada Tuhan selain daripada aku ke? Maka anak muda tu pun menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Ta'ala. Maka anak muda pun diseksa juga, dan turut diseksa sampailah dia terpaksa membongkar rahsia berkaitan dengan rahib. Dengan tadi rahib dah pesan jangan abang kat siapa-siapa. Jadi rahib ni pun akhirnya ditangkap dan disebutkan kepada dia, disuruh untuk meninggalkan agamanya. Rahib tu enggan mematuhi perintah raja tersebut, maka digergaji kepalanya dan putus dua, seksa sedemikian rupa. Raja pun berkata kepada orang yang buta tersebut, yang tadi buta tadi kan, pembesar tu, dia kata, tinggalkan agamaku. Pembesar yang kata, tidak, aku hanya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka digergaji kepala orang tersebut sehingga terbelah dua. Begitulah betapa zalimnya raja tersebut. Lepas tu raja ni pun kata, bawalah budak ini. Apabila hukumlah dia, bawa dia ke satu tempat yang tinggi. Bila sampai ke puncak, maka baling dia daripada atas puncak gunung tersebut, lemparkan dia. Tanya dia, adakah dia mau kembali kepada agama nenek moyang kita, menyembah aku sebagai Tuhan? Maka kalau begitu, lepaskan dia, bebaskan dia. Tetapi kalau enggan, maka balinglah dia daripada ketinggian gunung tersebut. Maka anak muda tu pun berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sesuai kehendakmu. Tiba-tiba gunung tersebut bergoncang keras. Semua orang yang membawanya tergelincir, jatuh. Lepas tu anak muda pun balik ke tempat raja. Raja pun tanya,